kena dekat kita punya rambut je. Jangan bagi dekat sampai kulit kepala sebab dia tak elok untuk kulit kepala. Rambut kita saja memerlukan kandungan nutrisi daripada hair oil ni. Sapukan seelok-eloknya lepas kita mandi, ya, sebab waktu tu folikel rambut kita terbuka. Experience in my clinic, so usually what we usually face is like a lot of those wearing the hijab has been having this kind of experience where you have itchy scalp, you have flaky scalp, and sometimes there's a lot of foul smelling from the hair. Is because of how you wear the hijab in the first place. But I think it's more towards nak control, nak bagi tahu the right routine of how you take care of your hair if you are wearing the hijab. Our scalp ni, dia ada existing microflora in it. Microflora meaning dia dah ada dah bacteria yang reside on the scalp itself. Tapi kalau you tak jaga betul-betul, you tak jaga in terms of the dryness of the health of the scalp, then it will produce more of this. And what it does is all the flake akan block all the follicles tau. So bila flake tu akan block all the follicles, dia akan cause a lot of damage, a lot of dandruff. On top of that, when bacteria comes in, when there's a lot of pathogen comes in, and then there will be like a lot of orang cakap bau-bau yang tidak best. Selalunya ramai yang basuh kepala pagi, basuh scalp in the morning, you akan dry your hair, but mungkin not as optimized as sepatutnya. You pakai hijab kan, so it will be like very moist inside, so bacteria, yeast can easily grow. When you're not using the correct shampoo, it's going to increase those number of pathogens tau. Bila you nak choose the shampoo, it depends on bila you nak guna penggunaan, nak berapa kerap ni, you have to depend on satu, thickness of your hair, ketebalan rambut, okay. Second is the content, the oil production content. Maknanya macam minyak yang dikeluarkan oleh hair follicle ni banyak macam mana. So ada setengah orang dia sangat oily tau, scalp dia sangat oily, sangat tak selesa. So that one I memang suggest untuk daily use. Kalau let's say rambut dia straight, you can afford to actually shampoo every day. Ni mengikut dia punya jenis rambut lah. Kalau let's say rambut kerinting, you tak boleh hari-hari. Bila kita jaga kepala kita ni, dia ada dua yang memainkan peranan, dua bahagian. Satu is bahagian scalp, satu lagi is bahagian shaft, bahagian rambut yang keluar tu. So that one has to be balanced. Macam let's say kulit kering ni, usually you boleh tanya 3 soalan. Satu, you boleh tanya dalam family dia, secara general dia, kulit dia kering ke berminyak, especially during the day, dalam pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang, dan juga bila bangun tidur. Adakah secara naturalnya kulit mereka ni kering? Second, you tanya background dia. Maknanya you kena check balik you punya background. Adakah you somebody yang mak bapak ada resdung, contohnya ada penyakit resdung, ataupun ada allergic rhinitis, ada sinusitis, ada asma, ada eczema. So kalau ada ni, dia belong to group yang dia ada mutation, molecular mutation yang kurang production of ni, maknanya kulit kering. Third tadi is the oiliness of the scalp itself, especially in the afternoon. So macam nak check oiliness, you tap especially in the afternoon, you check oily tu oily sangat ke apa tengah hari. So you boleh rasa sendiri. Okey, tadi korang dah dengarkan nasihat daripada pakar mengenai cara untuk menjaga rambut kita. Sekarang Kis nak kongsi pula dengan korang semua mengenai penjagaan ekstra yang boleh korang amalkan bagi membuatkan rambut jadi lagi sihat dan juga kuat. First kali yang korang perlukan adalah hair oil. Okey, jom kita tengok tekstur dia. Okey, dia mengandungi saffron tau. Jadi kalau boleh tengok kat sini, tu ada macam picisan-picisan dia. Kita try kat tangan Tangan try kat tudung pula kan. Sapu sikit. Okay, dia macam memang sangat pekat sebab nama pun oil kan, minyak. Kalau dekat kulit ni dia cepat meresap.
Jadi kita tak rasa terlalu macam melekit-lekit sangat. Kena dekat kita punya rambut je. Jangan bagi dekat sampai kulit kepala sebab dia tak elok untuk kulit kepala. Rambut kita saja memerlukan kandungan nutrisi daripada hair oil ni. Sapukan seelok-eloknya lepas kita mandi. Ya, sebab waktu tu folikel rambut kita terbuka. Seterusnya pula, tonik rambut. Yang ni memang wajib kita pakai hari-hari kalau orang nak lebatkan rambut, ada masalah rambut gugur kan. Kadang-kadang juga kita tak kisahlah lelaki ke perempuan kan, ada macam bald spot kan dekat rambut tu. Jadi seelok-eloknya kita pakai tiap-tiap hari lepas mandi. Waktu rambut kering pun boleh juga pakai, tapi lebih digalakkan sewaktu rambut tu tengah basah, masih lembap selepas mandi. Seelok-eloknya bagi kena dekat kita punya liang-liang rambut tu, liang-liang kepala tu, supaya dia boleh meresap masuk ke dalam dengan semaksimalnya. Bau tea tree, bau dia segar lah, jadi tak adalah macam pening-pening. Yang ni di confirm tak melekit sebab dia water based. Kita sembur dekat kepala ni, lepas tu urut-urutkan dia seelok-eloknya dalam 3 minit macam tu lah, bagi dia betul-betul meresap dan juga peredaran darah kita menjadi lancar. Jadi rambut kita pun bolehlah tumbuh dengan sihat dan sempurna. Seterusnya, kita akan memakai dry shampoo ataupun shampoo kering. Shampoo kering ni sebenarnya tak boleh pakai hari-hari pun. Sebab dia merupakan alternatif jika kita tidak mencuci rambut. Sebab doktor cakap kan tadi, tak elok kita cuci rambut hari-hari terlalu kerap. Waktu antara tidak mencuci rambut tu, dalam 2-3 hari tu, kita bolehlah memakai dry shampoo atau shampoo kering. Bagi yang tidak tahu apa fungsi shampoo kering ni, sebenarnya shampoo kering ni dia boleh menolong kita kalau rambut terlalu berminyak tu, bila kita semburkan aja, dia akan menyeraplah seluruh minyak yang buatkan kita rasa tak selesa kan. Sebab ada orang rambut dia jenis yang terlalu kering, terlalu berminyak. Jadi shampoo kering ni sangat membantu. Kalau kita melancong ke luar negara pun, anda disarankan untuk membawa shampoo kering ini ya. Dia boleh menolong anda. Kan cuaca dekat negara luar kita tak tahu kan, tak menentu. Jadi pakai ni dia akan menjimatkan masa juga untuk kita nak bersia-sia tu. Jadi tak adalah tunggu rambut kering dulu baru boleh keluar. So ya, dia sangat membantu. Selain itu, shampoo ni juga membantu hijabi semua di waktu kecemasan ya. Kan ada hari-hari di waktu kita terlalu sibuk, tak sempat untuk mencuci rambut kita. Jadi inilah penyelamatnya, iaitu dry shampoo. Sebab di waktu rambut kita rasa tak selesa tu, kita semburkan je, dia akan memberikan kelegaan sementara. Nanti dah habis settle semua, cucilah rambut seperti biasa. Okey, jadi kita tengok tekstur dia. Dia seperti powdery macam tu, bedak. Oh, nampak tak efek tu? Nampak kan? Cara nak pakai dia, semburkan je dekat dengan kawasan kepala kita. Lepas tu, dah ada kesan bedak-bedak tu kan? Takkan nak biar macam tu je. Just ratakannya ke seluruh kepala. Dan lepas kita pakai ni, rambut kita tu yang tadi ni berminyak dah rasa kering semula lah. Dia menetralkan kembali keadaan rambut kita. Jadi tak adalah rasa macam gatal-gatal tu kan di sebalik. Sebab yelah seharian pakai hijab, mesti kadang-kadang timbul perasaan tak selesa tu. Jadi inilah produk yang boleh membantu anda menghilangkan minyak dan juga kegatalan. Tapi jangan lupa, dah balik rumah nanti, dah settle semua, cuci je lah semula rambut ya. Yang ini pula sama macam tadi, cuma tekstur dia berlainan. Yang ni water based Shake well before use. Okay, jom kita goncang. Okay, nak tengok kan dia punya tekstur tu macam ni. Oh, macam spray nyamuk tu, macam tu lah. Tu, yang ni pula ada fungsi dia, itu volumizing. Jadi dia akan buatkan rambut kita nampak macam beralun lah, macam toing. Info extra, cara untuk memakai dia, goncang dulu sebelum pakai dan pastikan jarak dia dalam agak-agak lah dalam 10 cm daripada rambut dan kemudian spray lah ke kawasan rambut itu. Pastikan dekat kulit kepala pun kena juga tau. Supaya minyak-minyak tu hilang. Spray dekat seluruh rambut kita.
bagi minyak tu betul-betul hilang. Kita dapat rasalah perbezaan dia sebab dia macam water base. Kita akan rasa segar, rambut jadi lagi lembut, tiada lagi kesan-kesan berminyak tu. Selain daripada menggunakan produk rambut, anda juga boleh menggunakan bahan semula jadi bagi menjaga rambut anda. Cara yang pertama tau, gunakan 2 bahan sahaja, iaitu lemon dan juga minyak kelapa dara. Ambil sebiji lemon ni, kita potong bagi dalam 5 hirisan macam tu. Tengok dia nipis macam ni kan. Kita picit dekat kepala. Lepas tu kita lumurkan sehingga sebati lah dekat kulit kepala tu. Habiskan sebiji lemon ni. Lepas tu kita biarkan dalam 5 minit di kepala. Jangan cuci lagi. Sapukan pula minyak kelapa dara ni di kulit kepala. Lumurkan dia. Bagi semua area tu kenalah dengan minyak ni. Kita balut dengan tuala. Kita biarkan dalam 30 minit macam tu. Dalam 30 minit tu, buatlah apa-apa dulu. Nak masak ke, tengok TV ke, main TikTok ke. Dah cukup masa, cuci, bilas rambut seperti biasa. Kita galakkan korang lakukan amalan ni dalam 2 kali dalam sebulan. Macam tu. Barulah rambut kita jadi lebat, sihat, tak mudah gugur. Cara yang seterusnya pula adalah menggunakan minyak kelapa dara sahaja. Ini sangat bagus untuk mereka yang mengalami masalah klim mumur. Caranya mudah saja, iaitu sebelum mandi tu kan, kita sapu dan lumurkan dulu di kulit kepala kita minyak kelapa dara ni. Lumurkan biar sebati dekat semua kawasan rambut ni, kawasan kulit kepala. Kita urut-urutkan sikit. Bagi urut, bagi darah tu jalan dengan elok. Kemudian selepas 15 minit, cuci rambut macam biasa. Kalau korang buat lagi kerap, maka hasilnya akan lagi mengagumkan, lagi wow. Mudah kan? Satu cara je. Satu bahan, satu cara. Itu saja untuk Miss Su Cantik kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Bye-bye!